Fikirkan currency apa yang bergerak, apa arah dia bergerak. Ni yang kita buat ni. Ni yang tadi kita buat tadi JPY. Okey, kita tengok JPY pergerakan dia adalah agak terbatas sikit pada waktu ni. Kita tengok GBP. GBP. Okey, ni tak sempat lagi tukar sekejap. Kalau anda tengok GBP secara besarnya pada waktu ni adalah agak sideways. Agak sideways. GBP. Kita tengok kepada chef. Kita tengok secara besarnya adalah mengukuh. Senang. Chef kita nak buy. Dapat dah. Cari satu-satu. Senang. Kita nak sikit. Kalau anda intraday trader buat benda ni. Apa yang bergerak, arah mana, sebab apa jangkaan pasaran kepada dia. Ini 4 dia. Dan buat teknikal anda. Fikirkan daripada sudut trade quality dulu. Bila anda nampak set up, jangan terus nak enter. Cari dulu stop loss kat mana, TP kat mana. Tengok risk reward. Barulah tengok market sentiment kena, set up kena, masuk. Itu je. Trade plan anda tulis. Kenapa anda pilih pair berkenaan. Kenapa nak trade currency berkenaan. Apa yang anda nak buat daripada sudut pengurusan dia. Dan bagaimana anda memantau market element, price action element. Kenapa ada graf gold dalam graf chef? Saya gunakan intermarket untuk gold ni. Saya gunakan dia ada satu yang dia panggil sebagai gold and silver index. Nazri? Gold and silver index dia macam ni. Gold dan silver kedua-duanya adalah precious punya metal. Okey, ni dia. Kedua-duanya adalah precious metal. Jadi apabila market dalam risk on atau risk off, risk on orang ambil risiko, risk off orang tak ambil risiko. Contohnya dalam risk off orang akan buy gold dan silver. Risk on orang akan sell gold and silver. Tapi cerita dia, silver ni lebih banyak diguna pakai dalam industri berbanding dengan gold. Saya tak tahu apa, tapi itu dia punya dari sudut volume lah. Jadi apabila silver price, bila orang berasa bagus, ekonomi sentimen positif, permintaan daripada sudut manufacturing tu akan menaik. Jadi silver akan lebih tinggi daripada gold. Bila risk on, ni contohnya, risk market semakin positif semasa. Silver di atas price gold. Kita tengok chef JPY. Chef JPY. Mana chef JPY? Kita nampak dia adalah menaik pada waktu ni. Jadi maksudnya sentimen pasaran adalah lebih positif. Kita tengok pula kepada indeks. Indeks nampaknya menurun waktu ni. Kalau anda nampak bacaan yang bercampur macam ni, bagi saya akan stand aside dahulu. Saya nak tengok, ni saya tengok pada waktu ni pergerakan retracement. Itu contoh dia. Penggunaan dia, saya nak tengok dia cross balik. Gold atas silver. Risk off balik. Risk off balik. Faham Itu dia. Analisa teknikal, jangan ada entry sahaja. Fikirkan exit. Tumpukan kepada pengurusan instead of entry. Market type, ini asas dia. Arah dan price volatility. 2 je. 3 lah. Bull, bear, sideways. Tentukan jenis pasaran. Baca nota ni lah. Nota ni straightforward saya rasa ni. Kita ada 10 minit lagi. Saya gunakan Bollinger Band. Saya tak guna sebenarnya. Saya cuma tengok. Tetapi untuk mula-mula tu kalau nak senang, gunakan tool ni. Saya tak menggunakan apa-apa indikator sebenarnya. Dalam trading saya tak. Saya cuma tengok volume. Saya tengok orders. Itu je. Lain daripada saya sebab saya ada benda-benda ni.
Itu je. Mana dia? Saya ada benda-benda ni. Saya ada benda ni, saya tunjukkan. Saya ada order-order ni. Jadi, saya tahu kat mana orang buy, saya tahu kat mana orang sell. Jadi, tapi servis ni berbayar. Itu je. Jadi, saya mudah untuk saya tentukan kat mana support, kat mana resistance. Saya tak pakai, saya cuma tengok price dan tengok level. Itu saja. Volume saja. Volume mana-mana, itu saya tengok. Tapi kalau, dan saya tahu lebih kurang structure market. Tapi kalau mula-mula tu, anda boleh gunakan ini. Gunakan Bollinger Band. Bukan kata yang tadi saya pakai tu, oh tu hebat. Tak. Dia tak ada hebat, tak ada. Apa yang sesuai dengan kita faham. Itu je. Bukan kata indikator tak betul, pakai support resistance. Tak ada. Dia apa yang faham, apa yang kena dengan anda. Itu je. Okay? Bollinger Band, candle dan juga moving average. Kita dah sentuh ni a few times. Trade setup tu bukan entry. Gunakan multi time frame lah. Jangan guna satu. Gunakan satu time frame sebagai primary time frame anda. Make sure itu anda punya disiplin untuk sistem berkenaan. Jangan sekejap ini, sekejap ini. Ini primary time frame tak boleh tukar-tukar. Dia satu je. Lepas tu trade satu atau dua time frame lebih rendah. Kalau anda tengok H1, anda trade di M30 ataupun M15. Jangan tengok H1 masuk dekat M1. Itu jauh sangat. Ataupun anda swing, anda tengok daily. Anda mungkin tengok dekat H4 dan H1. Itu contoh. Higher time frame setup, entry dekat lower time frame. Sebabnya anda punya risk reward. Lepas tu set up. Ini contoh paling mudah. Trade apabila, sebab apa saya masuk AJ pagi tadi? Ni saya nak terangkan kenapa dari sudut teknikal. AJ kenapa saya masuk, kita ada cerita US tu lah. Mana ni? Okey, kenapa saya masuk? Sebab market type dia bertukar. Saya masuk dia untuk intraday, untuk hari ni lah. AUD JPY. Okey. Okey ni saya masuk dia untuk intraday. Tengok ni. Market type dia lambat pula. Sekejap. Ni dia. Baik. Okey. Trade apabila ada something happen, transition ya. Tengok ni. Ni apa di situ pula? Okey. Trade dia punya market type tu bertukar daripada uptrend kepada bear market type, bear fast market type ni. Saya masuk terus apabila news tadi dan saya nampak ada volume dia masuk dan market type dia ni bertukar. Market type dia bertukar. Selagi market type dia macam ni, saya hold. Saya hold. Itu je. Market type dia bertukar balik, saya keluar balik. Itu je. Gunakan market type ni. Gunakan market type. Cuma interested apabila something berlaku dengan market type dia. Pada awal ni. Dan kita tunggu set up. Pagi tadi tak ada set up. Sebab kita tahu something yang berlaku. Biasanya saya tunggu sideway, saya tunggu quiet market type breakout dekat time frame kecil. Ni dia. Set up macam ni bila dia bertukar dari satu kepada satu lain dan kita tunggu confirmation menggunakan breakout. Saya breakout trader, sebab tu saya gunakan kaedah ni. Kalau anda retracement trader, anda mungkin gunakan pin bar ke, CRS ke, apa ke. Okay. Saya gunakan kaedah yang simple dalam trading. Stand aside bila tak nampak apa yang berlaku. Ni dia. Tak ada lagi, tak ramai orang tanya saya. Ini dia. Trade the transition. Bila market tu berubah dari satu ke satu. Trade yang itu, yang masa dia berubah tu. Trade when price is doing something. Jangan trade semua tempat, semua lekuk.
Semua candle kita masuk, itu demam. Itu yang dia tak pergi ke mana-mana. When price is doing something, masa tu kita masuk. When price is not doing anything, dia kat tengah-tengah je, biar. Tak ada set up. Okay. Intermarket analysis, faham apabila kita trade, kita masuk dalam financial market. Yang apa-apa harga tu melambangkan supply dan demand. Fahamkan currency market adalah satu pengangkutan kepada capital, modal dari satu security ke security yang lain lintas sempadan. Itu dia. Okay. Risk management, ingat ada 4 benda. Trade management, self management, money management dan system management. Ingat, yang paling penting dalam trading anda adalah self management. Ini yang selalu bunuh ni. Emosi. Bagaimana nak kawal emosi? Buat trade plan. Tahu, kawal money management, trade management, kawal sistem. Ini adalah 4 benda dalam risk management. Risk management bukan hanya kepada money management. Bukan itu saja. Paling penting ini yang berapa kali yang kita buat, cantik cantik. Masuk lot besar betul tak cantik. Bukan tak cantik apa. Biasanya bila lot kecil kita loss, kita cut. Kita dapat nak cut. Bila kita lot besar masuk, kita nak cut tak sanggup tengok nombor nak cut tu. Itu yang sakit. Okay. Tak perlu buat apa bila tak ada apa nak buat. Fahamkan dari sudut risk, yield, liquidity, itu kita nak fahamkan mengenai sentimen pasaran. Refer balik kepada nota-nota sebelum ni mengenai risk, yield, liquidity. Ada satu webinar kita yang berkenaan direct dengan risk, yield dan liquidity ni. Saya minat nak trade waktu ni pre-London, pre-New York. Ini yang masa selalu breakout cantik. Ini institution ni biasa masuk tu ni. Okay. Fahamkan benda ni tadi, yield, risk dan liquidity. Okay. Review, bila tutup trading kita, tengok result dia, buat trade review tu. Kenapa dia berlaku? Diri kita, kenapa kita trade yang tu tadi? Apakah kita tidak ikut sistem kita? Tidak ikut sistem itu satu kesalahan. Bukannya pasal TP, kalau anda TP tapi anda tak ikut sistem anda, itu satu kesalahan. Anda tak ikut sistem. Trading ni bukan hanya kepada satu entry. Trading tu adalah kepada ikut sistem. Itu dia. Dan review balik performance sistem anda. Okay? Okay?